Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 40 tahun dulu, semenjak tahun 70-an, kami sudah terlibat di dalam political activism. Kami boleh dipanggil political activist. Semasa itu, di zaman internet, mobile phone, smartphone, dan sebagainya, belum ada lagi. Dan matlamat kami pada tahun 70-an ialah untuk memperjuangkan perubahan, change. Lebih dari 20 tahun kemudian barulah tercetusnya pergerakan reformasi dan istilah reformasi itu diguna. Dan ini juga menjadi perjuangan Presiden Obama, Presiden Trump, iaitu mereka berkempen di atas platform change ataupun reform. Tapi lebih dari 40 tahun dulu kita sudah mula perjuangan ini. Dan apabila tercetusnya reformasi tahun 98, kami menyokong. Kami menyokong bukan kerana Anwar Ibrahim. Kerana Anwar Ibrahim is the problem, not the solution. Dan kami tahu apabila Anwar di dalam kerajaan, dia pun tidak dengan ikhlas memperjuangkan perubahan ataupun change. Dia hanya memperjuangkan perubahan apabila dia ditendang keluar dari UMNO dan dia telah hilang kuasa dan dia mengguna platform reformasi hanya untuk cuba mendapat balik kuasa. Tetapi oleh kerana perjuangan reformasi, pergerakan reformasi popular semasa itu, maka kami pun menyokong pergerakan reformasi kerana itulah akan menjadi satu cara untuk kita melihat perubahan di dalam Malaysia. Dan perjuangan ini berjalan lebih dari 20 tahun. Kalau nak kira dari 98 hingga hari ini ataupun 98 hingga 2018 apabila kerajaan bertukar, bermaknanya 20 tahun. Barulah nampak hasil perjuangan tersebut. Dan rakyat Malaysia mula-mula tidak bersama kita masa tahun 98, 99, tahun 2004. Rakyat tidak bersama kita dan kita terpaksa mengambil masa 10 tahun untuk educate rakyat, untuk nak didik rakyat bahawasanya the fight for change is our fight. And slogan kita, kempen kita ialah voting is not your right. Mengundi bukan hak. Voting is your responsibility. Mengundi ialah tanggungjawab. So, kita bawa level voting is your right up to voting is your responsibility. Bermaknanya, mengundi bukan saja hak kita, tetapi lebih dari itu, tanggungjawab kita. Dan 10 tahun kemudian baru kita nampak hasil pilihan raya 2008 apabila kerajaan, sokongan untuk kerajaan mula merosot. Dan ini berjalan lagi 10 tahun hingga 2018 apabila kerajaan hilang kuasa. Selepas 63 tahun memerintah, dari tahun 55, 2 tahun sebelum merdeka hingga tahun 2018, 63 tahun memerintah, akhirnya UMNO hilang kuasa. Dan itu the result of the fight for change. 40 tahun lebih, satu kerajaan yang memerintah 60 tahun lebih, akhirnya tumbang. Now, sebab apa akhirnya selepas 20 tahun rakyat mengundi untuk perubahan? Why didn't they do it earlier? Why do it later? Oleh kerana kejayaan kita mendidik rakyat, educate rakyat, mengubah persepsi rakyat, sikap rakyat, bahawasanya untuk selamatkan Malaysia kita perlu tukar kerajaan. Dan kerajaan yang sedia ada ialah kerajaan gagal. Dan Lim Kit Siang
berpuluh tahun. DAP, pemimpin-pemimpin DAP berpuluh-puluh tahun mengatakannya Malaysia is a failed state. Malaysia ialah negara gagal. Oleh kerana kerajaannya ialah kerajaan gagal. Dan sekira kita tidak tukar kerajaan, maka kerajaan gagal ni akan terus menggagalkan Malaysia dan akan sampai satu masa kelak rakyat Malaysia akan menderita. The joke they made was, hari ini orang Indonesia masuk berjuta-juta bekerja di Malaysia, satu masa kelak orang Malaysia berjuta-juta akan pergi ke Indonesia untuk bekerja. Now we have Indonesian mates. In future, Indonesians will have Malaysian mates. Itu the joke that they were telling. And untuk menyelamatkan negara, perlulah kita tukar kerajaan. Akhirnya, tahun 2018. Selepas 20 tahun berkempen, selepas 63 tahun kerajaan yang sama, akhirnya kerajaan ditukar oleh rakyat. Dan rakyat menukar kerajaan dengan very high hopes, very high expectation. Ini disebabkan macam-macam janji mereka beri kepada rakyat. Apabila rakyat akan bertukar, ini akan berlaku. Apabila kita dapat rakyat baru, kerajaan baru, rakyat akan menerima ini, menerima itu. Itulah kempen mereka. Mereka janji sekiranya Pakatan Harapan memerintah, maka yang kapal terbang MAS yang hilang tu mereka boleh kesan dalam 24 jam. We can find the missing airline in 24 hours if the new government takes over. Macam-macam. Sampai hari ini pun, malam tadi Lokman Adam kata sekiranya kerajaan bertukar, maka COVID ni 90% selesai. 90% of the COVID problem will be solved if the government is changed. Itu maknanya kempen mereka, propaganda mereka untuk meyakinkan rakyat kita perlu kerajaan baru. Tetapi apabila kerajaan bertukar bulan Mei tahun 2018, apa yang dijanji semua tak jadi. Nothing happen. Kecuali menghapuskan GST. Tapi mereka menghapuskan GST, mereka terpaksa rompak duit Petronas untuk mengganti revenue yang hilang, 40-50 bilion yang hilang oleh kerana tidak ada lagi GST. Jadi orang putih kata robbing Peter to pay Paul. When you rob Peter to pay Paul, dia hanya poket kanan masuk poket kiri. Akhirnya sama juga poket akan kosong. There's no real change. Jadi selain dari itu, nothing happen, nothing change. Dan semua janji-janji yang sekira kerajaan baru ambil alih dari kerajaan gagal, maka satu perubahan besar, major reforms akan berlaku di dalam Malaysia. It did not happen. Apa yang berlaku? What did happen? Mereka rebut kuasa. Mereka rebut kuasa sama sendiri, nak jadi Perdana Menteri. Orang ni nak jadi Perdana Menteri, orang tu nak jadi Perdana Menteri. Oleh kerana rebut jawatan Perdana Menteri, maka hanya dalam 22 bulan sahaja kerajaan jatuh. Kerajaan jatuh kerana internal power struggle. Itu saja. Bila ada 2, 3, 4 grup berebut nak jadi Perdana Menteri, maka kerajaan tidak stable, kerajaan jatuh. Dan kerajaan baru ambil alih. Hari ini, mereka kata kerajaan gagal. Hari itu, 3 tahun dulu, bulan Mei tahun 2018, mereka kata kita nak tukar kerajaan oleh kerana kerajaan gagal. DAP, Lim Kit Siang dan sebagainya mengatakan Malaysia is a failed state because we have a failed government. Sekiranya kita buang kerajaan UMNO, kerajaan Barisan Nasional, oleh kerana mengikut mereka, kerajaan ini telah gagal, menyebabkan Malaysia gagal, Malaysia become a failed state. Hari ini, mereka nak buang kerajaan itu dan mereka nak kembali kepada yang kononnya kerajaan gagal. Betul atau tidak? Kerajaan UMNO, kerajaan gagal.
Betul ke tidak Malaysia is a failed state oleh kerana UMNO dan Barisan Nasional? Itu satu perkara yang kita boleh debate. Tapi apabila kerajaan Pakatan Harapan menjemput rakyat Malaysia untuk bentuk kerajaan baru dengan kerajaan gagal, apa logiknya? You kata kerajaan UMNO Barisan Nasional kerajaan gagal. You jemput rakyat untuk bentuk kerajaan baru, kerajaan Pakatan Harapan. Lepas tu you sendiri yang jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan kerana rebut kuasa, internal power struggle. Sekarang ni you jemput rakyat untuk sokong Pakatan Harapan membentuk kerajaan baru bersama Barisan Nasional oleh kerana Kerajaan Perikatan Nasional yang sedia ada ialah kerajaan gagal. Jadi yang mana satu kerajaan gagal? Dulu kata UMNO Barisan Nasional kerajaan gagal perlu kita tukar. Hari ni you kata Perikatan Nasional pula kerajaan gagal dan kita perlu bersama Barisan Nasional dan UMNO untuk membentuk kerajaan baru. Which one is the failed government? Yang you buang dulu atau yang you nak buang sekarang? You kata kerajaan dulu kerajaan gagal. You kata kerajaan hari ini juga kerajaan gagal. Dan you jemput rakyat untuk menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang kerana kerajaan gagal supaya boleh bentuk kerajaan baru yang dituduh kerajaan gagal selama 60 tahun lebih. Something is wrong here. Tidak logik. Which is the one? The previous government gagal atau the present government gagal? And if the present government gagal, the previous government juga gagal, macam mana you nak buang kerajaan yang sedia ada dan bentuk kerajaan baru dengan yang dulu kerajaan gagal? You replace one kerajaan gagal with another kerajaan gagal. Ini something's very wrong with the argument. Dan yang kita lihat ni, mereka mengguna propaganda change, reform, selamatkan Malaysia, tukar kerajaan untuk masa depan kita. Mereka guna semua ni sebagai alasan, sebagai hanya sloganeering, dan slogan-slogan ini yang mereka guna untuk merampas kuasa, untuk menjatuhkan kerajaan. Apabila mereka membentuk kerajaan, mereka tidak buat langsung apa yang mereka kata sepatut dibuat. They say the government must do this, the government must do that, this government is no good oleh kerana ini dan ini. Tapi apabila mereka yang memerintah, mereka tidak langsung buat benda yang mereka komplain. If there's so much problems with the present government, if the present government banyak kelemahan dan kekurangan, sebab apa you orang masa memerintah 22 bulan tidak buat ini semua? You said the government is weak. You said the government needs to be changed. And apabila the government was changed, you didn't do a single thing which you said. And now, sekali lagi, you jemput rakyat untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada dan bentuk satu kerajaan baru bersama kerajaan lama oleh kerana kerajaan baru ini gagal dan kerajaan lama pun gagal, tapi kita bentuk kerajaan baru dengan kerajaan gagal untuk nak ganti kerajaan sekarang yang kerajaan gagal. This is so illogical. Tapi yang anehnya, ramai rakyat percaya propaganda Pakatan Harapan dan tidak boleh think for themselves, tidak boleh melihat dengan sendiri bahawasanya hujah-hujah Pakatan ni tidak logik langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.